Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar. Okey, bertemu lagi dengan saya Cikgu Titi. Okey, kali ni cikgu nak bincangkan tentang bab 1 iaitu keseimbangan redox. Okey, ini untuk kimia KSSM tingkatan 5. Okey, untuk hari ni cikgu akan bincangkan subtopik iaitu 9.1 berkaitan dengan pengoksidaan dan juga penurunan. Okey, di mana untuk skopnya ialah merangkumi 9.1.1. Okey, standard kandungan iaitu memerihalkan tindak balas redox melalui aktiviti, dan ini adalah sebahagian daripada kandungan tersebut, iaitu kali ini cikgu akan terangkan bahagian 1 dulu. Okey, untuk next class cikgu akan sambung dengan bahagian 2. Okey pelajar, cikgu akan terangkan Dah bersedia? Okey, kita lihat kepada yang pertama. Okey, di akhir pembelajaran ini diharapkan semua pelajar dapat menyatakan maksud tindak balas redox. Okey, ini yang pertama. Okey, menyatakan maksud tindak balas redox. Okey, yang kedua, pelajar dapat menyatakan maksud ejen pengoksidaan dan ejen penurunan. Okey, dan yang ketiga, menjelaskan pengoksidaan dan penurunan dari segi ada 3 untuk hari ini. Yang pertama, kita akan lihat kepada penambahan ataupun kehilangan oksigen. Ini yang pertama. Okey, yang kedua, kita akan lihat kepada kehilangan atau penambahan hidrogen. Dan yang ketiga, pemindahan elektron. Okey, sama ada bahan itu kehilangan atau menerima elektron. Okey, so ini untuk bahagian 1. Okey, cikgu akan terangkan sebenarnya untuk pengoksidaan dan penurunan ni ada 4 segi, 4 penerangan. Satu lagi adalah berkaitan dengan perubahan nombor pengoksidaan. Itu cikgu akan terangkan dalam bahagian 2 nanti. Okey, cikgu akan teruskan. Kita lihat pada seterusnya untuk pengenalan. Okey. Sebagai pengenalan, kita lihat untuk tindak balas redox ni, aplikasi dia sebenarnya terlalu banyak dalam kehidupan seharian. Okay, salah satu pengoksidaan dan penurunan yang merupakan tindak balas redox adalah roket. Roket, di mana roket memerlukan daya tujahan yang tinggi untuk berlepas ke angkasa. Okay, daya tujahan tu macam mana dapat? Dihasilkan melalui apa? Tindak balas apa? So, kita ada tindak balas pembakaran. Ni tindak balas pembakaran. Okey, tindak balas pembakaran ni antara bahan api dalam roket tersebut dan juga oksigen. Jadi pembakaran dalam roket ini yang menghasilkan daya tujahan ni merupakan satu tindak balas redox. Okey, jadi apakah maksud tindak balas redox? Okay, cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut. Kita lihat. Yang pertama, okey, jadi apa itu maksud tindak balas redox? Okey, sebenarnya pelajar, perkataan redox ni berasal daripada RED, start daripada RED ni red, iaitu reduction. Okey, reduction bermaksud penurunan dalam bahasa Melayu. Okey, red ni asal daripada reduction, combination perkataan red tu ialah reduction dan ox ialah oxidation. Oxidation. So, bila combine jadilah tindak balas redox. Itu asal perkataan redox diambil daripada bahasa Inggeris sebenarnya, iaitu combination, reduction dan juga oxidation. Okey. Jadi maksud tindak balas redox ni apa? Okey, ada 3 yang perlu 3 poin di sini, iaitu satu tindak balas kimia, yang warna merah ni pelajar, yang melibatkan tindak balas tu mestilah ada pengoksidaan dan penurunan tadi. Pengoksidaan tadi ialah oxidation. Penurunan dalam bahasa Inggeris ialah reduction. Di mana syarat dia kedua-dua ni, reduction dengan oxidation ni, iaitu pengoksidaan dan penurunan ni mestilah berlaku secara serentak. Serentak tu maksud pada masa yang sama. Kita ada beberapa contoh aplikasi pengoksidaan dan juga penurunan dalam kehidupan seharian. Contohnya
pengaratan. Okey, ini ada gambar paku berkarat dan ada juga gambar di sini motor yang telah lama ditinggalkan, yang rosak dan telah berkarat. Okey, itu merupakan contoh tindak balas redox. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, apa pula proses pengoksidaan dan penurunan? Okey, kalau tadi, cikgu ada terangkan tadi, iaitu kita tahu bahawa redox ni apa? Pengoksidaan dan penurunan. Okey, tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan yang berlaku serentak. Okey, jadi kita pecah pula. Yang pertama, apa itu oxidation? Apa itu pengoksidaan? Okey, di sini maksud pengoksidaan ni, kita boleh terangkan tadi, kalau ikutkan sepatutnya ada 4 lah. Okey, di mana pengoksidaan ni adalah tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan tindak balas mengalami sama ada penambahan oksigen, kedua, kehilangan hidrogen, ketiga, kehilangan elektron atau penambahan nombor pengoksidaan. Jadi sebenarnya untuk tindak balas pengoksidaan dan penurunan ni asalnya satu je, melibatkan penambahan atau kehilangan oksigen, tetapi tak semua tindak balas melibatkan penambahan dan kehilangan oksigen. Jadi kita ada 3 lagi kategori, iaitu hidrogen, elektron dan juga nombor pengoksidaan. Ada 3 lagi faktor yang mempengaruhi tindak balas redox ni. 3 lagi tambahan. Boleh belajar. Sebenarnya untuk proses pengoksidaan dan penurunan kita boleh terangkan iaitu tindak balas yang berlaku apabila bahan tindak balas mengalami ni salah satu daripada ini ataupun mana-mana sahaja. Sama ada segi oksigen, hidrogen, elektron dan nombor pengoksidaan. Okey, di sini untuk oxidation atau saya tuliskan OX yang pelajar, senang. OX. Di sini kita boleh lihat untuk yang pengoksidaan ni kita akan tambah oksigen, cikgu letak simbol tambah. Kehilangan tolak hidrogen, kehilangan elektron, tolak elektron dan penambahan nombor pengoksidaan. Cikgu akan terangkan nanti lebih lanjut. Untuk penurunan pula iaitu reduction tadi. Reduction adalah penurunan. Apa itu penurunan? Reduction ataupun penurunan ni sama macam pengoksidaan tadi, tapi dia terbaliklah. Kalau di sini cikgu letak simbol tambah, tolak, tolak, tambah. Di sini pula dia mengalami sebaliknya. Tolak, tambah, tambah, tolak. Tolak ni maksudnya buanglah. Mengalami kehilangan oksigen. Maknanya bahan tu membebaskan atau kehilangan oksigen, menerima hidrogen, tambah penambahan hidrogen, menerima elektron dan berlaku pengurangan nombor pengoksidaan. Boleh belajar. Di sini cikgu akan tunjukkan bagaimana tips untuk menghafal. Bagaimana nak hafal ni yang tambah, tolak, tolak, tambah ni. Kita lihat. Tadi cikgu ada tuliskan apa itu pengoksidaan dan penurunan. So di sini sebenarnya kita dapat jelaskan bahawa tindak balas redox ni iaitu pengoksidaan dan penurunan sebenarnya dapat dijelaskan dari segi ada 4 faktor. Yang pertama tadi ialah oksigen. Dari segi penambahan, tambah atau tolak oksigen. So di sini kita akan letakkan O. Nanti cikgu akan tunjukkan tips untuk hafal. Sama ada dia terima atau kehilangan. Menambah oksigen ditambah atau kehilangan oksigen. Yang kedua dari segi hidrogen tadi, H. Untuk yang ketiga, pemindahan elektron, E. Dan nombor pengoksidaan, cikgu letak NO. Ada sebab nanti cikgu akan terangkan dan kita akan boleh hafal bagaimanakah pengoksidaan dan penurunan dari segi 4 faktor ini. Jadi untuk hari ini cikgu akan terangkan 3 ni dulu. Untuk bahagian 2 nanti cikgu akan fokus kepada yang keempat, iaitu perubahan nombor pengoksidaan. Sebab setiap satu ni ada penerangan dia.
kita lihat seterusnya. Okey, yang ni tadi cikgu buat dalam bentuk jadual supaya lebih nampak. Okey, ada 4 faktor tadi. O, okey, H, hidrogen, elektron dan nombor pengoksidaan. Okey. So, oxidation atau pengoksidaan tadi hafal tambah, tolak, tolak, tambah. Okey, iaitu dia akan menerima atau menambahkan oksigen, buang hidrogen, buang elektron dan nombor pengoksidaan dia bertambah. Okay, untuk penurunan, terbalikkanlah. Okay, tolak, tambah, tambah, tolak. Di sini. Okey, dan ini beberapa contoh persamaan tindak balas redox, okay, untuk faktor-faktor yang terlibat lah. Yang pertama ni penambahan atau kehilangan oksigen. Okey. Yang kedua, okey, pun sama iaitu melibatkan kehilangan atau penambahan hidrogen. Yang ketiga, elektron dan terakhir sekali ialah nombor pengoksidaan. Okay, kita lihat seterusnya. Ini ialah tips untuk hafal. Okey, bagaimana nak hafal okey, pengoksidaan dan penurunan tadi tu dari segi ketika empat-empat. Okey, macam mana nak hafal tadi? Awak hafal oh, ino. Okey, oh, ino. Okey, so kita saya letak kat sini simbol-simbol tadi. Jadi sebenarnya pelajar hafal satu je. Ingat yang oh, ino iaitu tambah, tolak, tolak, tambah. Itu untuk oxidation sebab bermula dengan O. Jadi, pengoksidaan. Okey, untuk O ino ni apa? Yang tadi ni dari segi oksigen, sama ada dia kehilangan ataupun penambahan oksigen. Untuk hidrogen, terima ataupun dia hilang hidrogen. Elektron tadi, terima ataupun kehilangan elektron. Dan nombor pengoksidaan, cikgu letak nombor pengoksidaan sama ada nombor pengoksidaan dia bertambah atau berkurang. Jadi pelajar hafal menggunakan oh, ino. So hafal je yang pengoksidaan tadi. Okey, tambah, tolak, tolak, tambah. Jadi bila penurunan je boleh terbalikkan sahaja. Ingat penurunan kan turun, menurun. So tolak, start dengan tolak. Tengah-tengah ni sama. Yang di ujung sekali ulang balik yang sama. Okey, harap dapat membantu pelajar untuk menghafal. Okey, kita pergi pada seterusnya. Okey, ini tadi oxidation dan reduction lah. Okey. Okey, pelajar kena tahu apakah ejen pengoksidaan dan juga penurunan. Okey, apa itu ejen pengoksidaan dan penurunan? Okey, di sini okey, untuk ejen pengoksidaan maksud dia apa? Okey, kita ada iaitu ejen-ejen pengoksidaan ni okey, bahan yang mengoksidakan bahan lain. Dia tolong bahan lain mengalami pengoksidaan dan dia sendiri mengalami sebaliknya iaitu penurunan. Okey, boleh belajar? Okey, untuk penurunan pula, ejen penurunan sebabkan dia ejen bila dia ejen ni dia ni bahan ni dia menurunkan bahan lain. Dia tolong bahan lain tu mengalami penurunan tetapi bahan itu sendiri, dia sendiri mengalami pengoksidaan. Okey, boleh belajar contohnya lah, ejen kita katalah contoh ejen cari jodoh. Okey, ejen cari jodoh ni apa tugas dia? Tugas dia kan cari jodoh, kan? Contohlah, dia ni cari jodoh untuk orang lain. Jadi dia ejen cari jodoh. Dia tolong orang lain untuk dapatkan jodoh. Tetapi dia tak cari pun untuk dia. Dia sendiri tidak ada jodoh contohnya. Macam itulah lebih kuranglah belajar. Itu sebagai perumpamaan. Okey, untuk kita faham apa itu ejen pengoksidaan dan penurunan. Kita lihat pada seterusnya. Ini pula adalah contoh-contoh ejen penurunan dan juga pengoksidaan. Okey, cikgu akan terangkan lebih lanjut nanti untuk eksperimen lah. Okey, hari ini hanya kenal sahaja ejen-ejen pengoksidaan dan penurunan. Okey, untuk penurunan, contoh kita ada 3. Okey, pertama kita ada logam reaktif. Okey, iaitu contoh logam reaktif ni ialah magnesium dan zinc. Okey, yang kedua kita ada ferrum 2 sulfat. Okey, iaitu
FeSO2. Okey. Dan macam salah ni sekejap Ferrum diosulfat adalah FeSO4. Okey, cikgu betulkan. Maafkan cikgu. Okey, ferrum 2 sulfat dan sulfur dioksida. Okey, ini contoh-contoh ejen penurunan. Okey, untuk contoh ejen pengoksidaan, okay, kita ada hidrogen peroksida, okay, larutan kalium manganat 7 berasid. Okay, kita ada larutan kalium dikromat 6. Kita ada air klorin dan juga air bromin. Okay. Okay. Jadi tadi belajar kita akan cikgu akan terangkan pengoksidaan dan penurunan. Okay, kalau tadi cikgu suruh hafal adalah OH ion OH ino. Jadi untuk hari ini 3 sahaja yang cikgu akan terangkan, iaitu dari segi oksigen faktor oksigen, penambahan dan kehilangan oksigen dan hidrogen serta elektron. Okey. Untuk nombor pengoksidaan dalam bahagian 2. Okay, jadi yang pertama A kita lihat. Okey, sini sebenarnya ambil daripada buku teks boleh rujuk kepada buku teks. Okey, untuk penambahan dan kehilangan oksigen. Okey, contoh kita lihat kepada contoh. Okay, kita ada satu contoh tindak balas iaitu antara magnesium dan juga karbon dioksida. Okey, jadi di sini magnesium bertindak balas dengan karbon dioksida menghasilkan magnesium oksida dan karbon. Okey, di mana magnesium ni nanti akan react dengan oksigen dalam karbon dioksida. So dia akan jadi MgO. Okey, karbon pula bila dah magnesium bertindak balas dengan oksigen, tinggallah karbon. Okey, jadi di sini jika kita nak tahu di manakah atau bahan manakah, ini bahan bahan kita ada 2 bahan, magnesium dan juga karbon. Okey, ada 2 bahan. Okey. Kita lihat pada magnesium dulu. 2 bahan ni yang mana satukah mengalami pengoksidaan dan penurunan. Jadi di sini magnesium, okey, ni bahan, tengok hasil. Hasil akan dapat magnesium oksida. Jadi nampak tak di sini sebelum tindak balas, magnesium ni belum ada oksigen. Tapi selepas tindak balas, dia berlakunya penambahan oksigen. Jadi dapatlah MgO. Nampak ni ada O. Okey, di sini kita kata, ingat tadi tambah, tolak, tolak, tambah kan? So O, ino. O, ino. Oh, ino di sini tadi tu sekarang cikgu terangkan yang pertama, oksigen. Jadi pengoksidaan kena hafal lah. Penambahan oksigen. Okey, jadi di sini bila adanya penambahan oksigen, automatically dia adalah oxidation atau pengoksidaan. Okey, untuk bahan kedua pula, karbon dioksida. Okey, perasan tak tadi magnesium dah bertindak balas dengan oksigen. Jadi tinggallah dia sorang-sorang. Karbon tu sebenarnya mengalami kehilangan oksigen. So dapatlah karbon. Dah tak ada karbon di sini. Hasil dah tak ada oksigen, sorry. Okey, dah tak ada oksigen. Jadi karbon dioksida ni mengalami kehilangan oksigen. Jadi kita kata dia mengalami penurunan. Okey, jadi bila ditanya apakah bahan dioksidakan? Okey, di sini dia mengalami penambahan tadi kan, penambahan oksigen. So kita kata magnesium lah. Okey, kenapa? Alasan dia sebab dia mengalami penambahan oksigen. Okey, yang diturunkan karbon dioksida lah. Okey, kenapa? Sebab mengalami kehilangan oksigen. Okey, ini pengoksidaan. Kalau reduction tadi tolak, tambah, tambah, tolak. Hafal OH ino pelajar. Hafal OH ino. Okey, jadi ini bahan. Okey, ejen pula. Ejen ni terbalikkan sahaja pelajar. Kita tahu tadi kalau ejen pengoksidaan, dia tolong bahan lain. Dia mengoksidakan bahan lain. Dan dia mengalami penurunan. Jadi kita nak detect ejen pengoksidaan, rujuk yang bahan diturunkan, iaitu karbon dioksida. Manakala untuk ejen penurunan, ambil yang sebaliknya, iaitu dia mengalami pengoksidaan. Okey, apa dia? Iaitu magnesium. Terbalikkan sahaja. Okey, kita lihat contoh pelajar. Okey, cuba tengok kita ada tindak balas
antara zinc dan plumbum oksida. Okey. So hasilnya akan dapat zinc oksida dan juga plumbum, di mana zinc tadi akan bertindak balas dengan oksigen. Okey, jadi ini dua ni bahan kat depan ni bahan tindak balas. Kita nak tentukan adakah yang mana satu mengalami pengoksidaan dan penurunan. Okey, lihat yang pertama, zinc. Okay, kita tengok zinc, anak panah sambung ke zinc juga. Okey, tapi kat situ sebelum tindak balas tak ada O Selepas tindak balas dia mengalami pengoksidaan, di mana sebabnya adalah zinc tu mengalami penambahan oksigen. Okey, untuk yang kedua pula kita ada plumbum oksida. Okey, sebelum tindak balas. Selepas tindak balas, O dah tak ada. Maknanya PbO ni mengalami penurunan. Dia dah hilang oksigen tadi. Hilang oksigen tadi. So, kena hafal pelajar yang tadi. OH tadi. OH kena hafal yang itu. Supaya senang untuk kita tentukan dia mengalami pengoksidaan atau penurunan. Okey, jadi apakah bahan yang dioksidakan? So, zinc lah. Okey, zinc adalah bahan yang dioksidakan. Okey, kenapa? Kenapa zinc ni kita kata bahan yang dioksidakan? Kerana dia mengalami apa? Penambahan oksigen. Okey, manakala yang diturunkan adalah plumbum oksida. Kenapa? Sebab plumbum oksida mengalami penurunan ataupun kehilangan oksigen. Okey, ejen terbalikkan sahaja pelajar. Okey, kalau ejen pengoksidaan, ambil yang mengalami penurunan. Kalau ejen penurunan, ambil bahan yang dioksidakan atau mengalami pengoksidaan. Dia terbalikkan sahaja. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, ini adalah latihan yang pelajar perlu buat. Okey, nanti dalam buku latihan dan dihantar ke dalam D5 iaitu latihan aktiviti 1A. Cikgu dah tunjukkan contoh, jadi pelajar mesti buat latihan ini. Okey, buku teks muka surat 5. Okey, untuk yang kedua, cikgu nak terangkan tadi masih lagi kita revise balik tadi O ino O ino. Ini hafal semualah, senang. Nanti lepas ni nak ajar awak dah ingat. Okey, start dengan yang tambah lah. Tambah, tolak, tolak, tambah. Ini untuk oxidation. Hafal satu je. Yang satu lagi reduction tu, penurunan tu automatically tukar je dia punya simbol tambah, tolak, tolak ni. Okey, kita tengok yang kedua tadi. Ni. Hidrogen. Nampak tak tolak? Tolak maknanya untuk proses pengoksidaan. Okey, dari segi hidrogen ni, dia mengalami kehilangan. So, bila penurunan, terbalikkanlah. Dia mengalami penambahan. So, untuk hidrogen, pengoksidaan mesti buang hidrogen atau hilang hidrogen. Jadi, contoh tindak balas antara hidrogen sulfida dengan klorin. Okey, di mana hidrogen ni tadi akan bertindak balas dengan klorin, menghasilkan hidrogen klorida. Okey, belajar? Dan kat sini sulfur tu tinggal satu lah, tinggal sulfur je. Jadi kita lihat kepada hidrogen. Okey, boleh fokus kepada hidrogen. Okey, tengok bahan pertama. Okey, bila dia bertindak balas, apa yang tinggal ialah S sahaja kan? Sebab dia dah combine dengan klorida. Jadi di sini nampak tak? Asal ada hidrogen. Okey, selepas tindak balas dah tak ada dah hidrogen. So di sini mengalami kehilangan hidrogen. Jadi pengoksidaan pelajar. Hafal di sini tadi point tadi, OH tadi. Okey, yang kedua, bahan kedua ialah klorin. Okey. Okey, ini sebelum, selepas ada hidrogen. Jadi dia mengalami penambahan hidrogen. Bila tambah hidrogen ialah penurunan. Okey, proses penurunan. Jadi bahan yang dioksidakan adalah hidrogen sulfida. Okey, kenapa? Sebab dia mengalami kehilangan hidrogen. Okey, untuk klorin pula adalah bahan diturunkan. Okey, kenapa kita kata klorin ni bahan yang diturunkan? Kerana mengalami penambahan hidrogen. Okey, dan ejen pula, macam cikgu cakap tadi, terbalikkan. Terbalikkan.
Kalau kita nak tahu apakah ejen pengoksidaan, ingat dia ejen je. Jadi dia terbalik, dia mengalami penurunan. Okey, untuk ejen penurunan pula, okey, dia menurunkan klorin tetapi dia mengalami pengoksidaan iaitu hidrogen sulfida. Okey, kita pergi kepada contoh untuk dari segi penambahan atau kehilangan hidrogen, okey, antara amonia dan juga bromin. Okey, tindak balas tu menghasilkan nitrogen dan hidrogen bromida. Okey, kita lihat yang pertama, bahan pertama, amonia ni tadi ada hidrogen. Ni ada hidrogen. Okey, lepas tindak balas dah tak ada dah hidrogen. Maknanya apa? Dia mengalami kehilangan hidrogen. Jadi kita hafal tadi kan, yang oxidation tadi tu tambah, tolak, tolak, tambah. Kena hafal yang ni lah pelajar. Iaitu untuk oxidation, okey, mengalami kehilangan dan penurunan sebaliknya. Okey, untuk penurunan pula, penurunan, kita tengoklah bromin. Ni tak ada hidrogen. Selepas tindak balas ada hidrogen. Jadi dia bromin mengalami penambahan hidrogen. Jadi kita kata tindak balas ataupun proses tu ialah penurunan. Okey, jadi bahan yang dioksidakan apa? Amonia lah. Dia mengalami pengoksidaan. Okey, kenapa? Okey, kalau ditanya kenapa amonia ni kita kata bahan yang dioksidakan atau mengalami pengoksidaan? Okey, kita kata sebab amonia kehilangan hidrogen di sini. Okey, yang diturunkan pula adalah bahan bromin. Okey, iaitu bahan kedua iaitu bromin. Okey, kenapa bromin ni adalah bahan yang diturunkan? Kerana dia mengalami penambahan hidrogen. Okey, untuk ejen, macam cikgu bagi tahu sebelum ni dekat yang penerangan untuk oksigen, sama pelajar, terbalikkan sahaja. Okey, jika ejen pengoksidaan, okey, kita ambil yang mengalami penurunan iaitu bromin. Okey, di mana bromin ni dia mengoksidakan amonia, dia tolong amonia ni mengalami pengoksidaan, tetapi dia sendiri mengalami penurunan. Dan begitu juga dengan ejen penurunan. Okey, penurunan dia ni ejen je, dia tolong bromin untuk diturunkan. Dia tolong menurunkan bromin. Dia tolong bromin mengalami penurunan, tetapi dia sendiri mengalami pengoksidaan. Okey, boleh jelas ya pelajar? Okey, cikgu akan teruskan. Ini latihan 1B yang melibatkan dari segi hidrogen tadi, penambahan ataupun kehilangan hidrogen. Okey, boleh buat nanti. Okey, dan hantar dalam D5. Okey, buku teks muka surat 6. Okey. Okey, yang ni pula yang untuk terakhir, pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron tadi. Okey, so nak buat ni tulis balik pelajar. OH-NO tadi OH-NO. Okey, untuk oksigen tadi dah settle, iaitu tambah, tolak, tolak, tambah Okey, di sini kita nak terangkan untuk elektron. Ini untuk oxidation. Jadi pengoksidaan dari segi pemindahan elektron sebenarnya dia akan kehilangan elektron kalau oxidation. Kalau reduction dia menerima elektron. Okey. Jadi sebelum tu pemindahan elektron untuk tindak balas redox ni kita akan jelaskan dari segi pindahan elektron ni melalui persamaan setengah. Okey, persamaan setengah tu mestilah boleh ditulis. Okey, sebelum cikgu pergi kepada persamaan setengah, kita lihat contoh di sini. Okey, antara biasanya pemindahan elektron ni melibatkan pembentukan sebatian ion pelajar. Iaitu antara logam dan juga bukan logam. Ini tindak balas antara logam dan bukan logam untuk pengoksidaan dan penurunan dari segi pemindahan elektron. Okey, kita tahu logam yang dia akan menderma elektron. Sebelum ni dah belajar masa tingkatan 4. Manakala bukan logam, dia menerima elektron. Jadi
kebanyakan ni untuk proses pemindahan elektron, pengoksidaan dan penurunan biasanya untuk pembentukan sebatian ionik. Jadi untuk dapatkan magnesium oksida, okey, logam magnesium bertindak bala dengan oksigen. So ni logam, ini adalah bukan logam. Jadi logam ni tadi dia akan berlakunya pemindahan elektron di mana magnesium ni akan kehilangan elektron. Dia bebaskan elektron. Manakala oksigen ni dia menerima elektron daripada magnesium. Jadi dapatlah magnesium oksida. Okey, di sini untuk buat tentukan tindak bala pengoksidaan dan penurunan. Okey, kalau pengoksidaan tadi OINO tadi kita hafal tadi, oxidation mestilah kehilangan elektron dia kehilangan elektron, dia mengalami pengoksidaan. Jadi belajar daripada persamaan ini kita lihat untuk logam tadi iaitu magnesium. Okey. And then kita kaitkan dengan magnesium di sini. Jadi di sini magnesium tulis balik. Untuk persamaan setengah pengoksidaan, kita tahu magnesium yang buang elektron, dia mengalami pengoksidaan. Tulis balik. Jadi magnesium, okay, bila bebaskan elektron, kita tak tolak elektron kat depan. Kita kena letak sebelah sana. Ini dah belajar semasa tingkatan 4. Letak sebelah sini, jadi tambah. Jadi apa ion yang terbentuk? Di sini kita ambil magnesium je. Pecahkan. Dia adalah sebatian ion. Jika diambil magnesium sahaja, sebenarnya magnesium dalam magnesium oksida ni adalah 2 positif. Okay, di mana oksigen pula adalah O2 negatif. Okay, jadi di sini jika diperhatikan, okay, akan dapat magnesium 2 positif. Hasilnya lah kita ambil yang magnesium je. Pecahkan dapat ion. Dan elektron yang dibuang tadi tidak boleh tulis kat depan, tulis kat belakang. Tolak elektron. Asal tak ada 2 kat depan. Tetapi kenapa dapat 2? Kita seimbangkan persamaan setengah ni. Okay, asal tak ada 2. Kenapa ada 2? Sebab bilangan cas ini adalah kosong. Okay, ini berapa? Tambah 2. Jadi nak balancekan, untuk elektron dia negatif. Tak ada 2 tadi, 1 je. Jadi nak bagi kosong dengan sebelah bahan, sebelah kiri tadi. Tambah 2, tolak 2, baru dapat kosong. So letaklah 2 kat depan. So ini adalah persamaan setengah untuk pengoksidaan. Jadi sebenarnya pelajar mesti ambil daripada persamaan. Okey, tuliskan balik bahan yang mengalami kehilangan elektron. Siapa yang bebaskan elektron? Magnesium. Okey, logam. Jadi buat anak panah, apakah ion yang terbentuk daripada sebatian ini dan tambahkan dengan elektron. Tambahan daripada dia kehilangan elektron tadi. And then seimbangkan persamaan. Okey, untuk penurunan pula, kita ambil yang ni lah. Siapa yang terima elektron? Oksigen. Dia terima kan? So tulis balik oksigen. Okey, terima elektron. Asalnya tak ada 4. Tak ada 4 ni, tak ada. E je, elektron. Okey, and then anak panah, kita ambil yang oksida tadi. Ion oksida adalah O2 negatif. Okey, jadi untuk seimbangkan oksigen, okey, jumlah cas dia ialah kosong. Elektron tadi ialah negatif 1. Tak ada 4 Kalau sebelum ni tak ada 4, negatif 1. Dan untuk oksida tadi, kita ada sebelum letak 2, sebenarnya ialah negatif 2. Okey, ni asal-asal sebelum kita seimbangkan. Okey, jadi macam mana nak seimbangkan? Okey, saya tunjuk baliklah pelajar. Okey, O2 tambah elektron tadi, menerima elektron, menghasilkan oksida. Ni asal persamaan sebelum kita seimbangkan. Okey. Okey, tadi sebelum kita balancekan cas, okey, cikgu lupa nak terangkan, oksigen kita tengok bilangan ada berapa lah atom dia. Kat sini ada 2. Okey, sebelah sini pula ada 1. So untuk balancekan bilangan tu, letaklah 2 kat depan. Bilangan dulu. Bilangan atom. Bilangan dekat sini ada 1, ada 2. Okey, sebelah hasil ada 1 tadi, tetapi boleh diletakkan 2 di depan.
Okey, dah balance dah bilangan sebelah kiri dan kanan, iaitu 2, 2. Okey, lepas tu barulah tengok total charge dia. O2 ni kosong, kan tak ada charge. Yang elektron negatif 1 lah. Sebab tak ada apa-apa kat depan elektron tu, kita anggap ni negatif 1. Yang ni pula berapa? 2 darab negatif 2 adalah negatif 4. Depan ni 2 darab dengan charge untuk oksida ialah 2 negatif. Jadi 4 negatif, negatif 4. Jadi kena balancekan kiri dan juga kanan. So total kiri negatif 1, total sebelah kanan hasil adalah negatif 4. So macam mana nak balance? Kita letaklah 1 dengan 4. So kena darab elektron dengan 4. Barulah dapat negatif 4, negatif 4. So sini akan jadi negatif 4. Sini pun akan jadi negatif 4. Yang ni memang tak ada charge, kosong. Dah balance. Tak pelajar. Kita akan tengok lagi latihan untuk seimbangkan persamaan setengah. Ini permulaan dulu. Kita lihat tadi, balik semula tadi. Bahan manakah mengalami pengoksidaan? Bahan yang dioksidakan, yang ingat tadi ino tadi tu, elektron ialah kehilangan. So, logam lah, iaitu magnesium. Kenapa? Sebab magnesium kehilangan elektron. Yang diturunkan oksigen lah. Bahan tadi itu oksigen. Itu bukan logam. Kenapa kita kata oksigen ni adalah bahan yang diturunkan? Kerana mengalami ataupun menerima elektron. Dia terima elektron. Dan untuk ejen, terbalikkan sahaja. Kalau ejen pengoksidaan, dia mengalami penurunan. Kalau ejen penurunan, dia mengalami pengoksidaan. Boleh belajar? Kita lihat. Yang ni contohlah. Kita lihat. Kita ada natrium dengan klorin. Hasillah sebatian ionik natrium klorida. Jadi dia bebaskan. Kita tengok yang pertama. Sebenarnya natrium ni yang membebaskan ataupun kehilangan elektron. Logam akan derma elektron kepada bukan logam. Jadi di sini kita boleh tengok untuk tulis persamaan setengah. Cikgu tunjukkan dulu yang ni mengalami pengoksidaan. Kita simbolkan dia melalui persamaan atau tindak balas pengoksidaan melalui persamaan setengah. Jadi buat anak panah belajar supaya jelas. Kita ambil natrium, asal tuliskan natrium. Ini tarik keluar. Charge dia ialah natrium positif 1. Dan sebenarnya di sini natrium ni yang membebaskan atau kehilangan elektron. Jadi tak boleh tulis kat depan tolak elektron. Syarat dia tak boleh tolak-tolak. Tak boleh tolak-tolak. So pergi sebelah sana arrow dia akan jadi tambah. Macam matematik lah belajar. Macam matematik lah kan. So ni tolak-tolak tak boleh kat depan. So kena pergi sana. Sebelah anak panah sana dapat tambah elektron. Sebenarnya dibuang. Natrium ni membebaskan atau kehilangan elektron. So ini persamaan setengah untuk pengoksidaan. Bagi klorin pula tadi, dia mengalami penurunan. Kenapa? Sebab dia menerima elektron. Sebab bukan logam kan. Bukan logam, dia terima elektron. Jadi tulis balik klorin. Terima elektron. Asal dia tak ada. Asal tak ada nombor kat depan elektron tu. Dia terima elektron. Apa charge yang didapat? Kita ambil keluarkan daripada sebatian ion klorin. Cl negatif. Sekarang. Seimbangkan dulu bilangan pelajar. Bilangan atom dalam ni klorin. Kita ada klorin kan? Ini ada berapa? Seimbangkan dulu yang ni. Ada 2. Ini ada berapa? Ada 1. So tak balance dia punya bilangan. Kita letak 2 kat depan. Atom dulu. Seimbangkan bilangan dulu. Dah seimbangkan bilangan klorin tadi. Barulah tengok charge. Charge untuk klorin ni adalah kosong. Sebab dia tak ada charge. Klorin tak ada charge. Untuk elektron negatif 1. Ni untuk persamaan setengah. Total charge yang ni pula berapa? 2 darab dengan negatif. So dapat negatif 2. So kita tengok. Kosong tolak 1. Negatif 1. Dapat
kita nak balancekan dapat bagi sama dengan sebelah arrow iaitu -2. So, tengok elektron tadi, letaklah 2 kat depan. Jadi dah balance lah. So, that's why awak akan dapat 2 elektron di sini. Okey. Okey, ini setengah persamaan tadi. Okey, jadi yang dioksidakan natrium lah. Kenapa? Sebab dia kehilangan elektron. Yang diturunkan iaitu mengalami penurunan adalah yang bukan logam kerana dia menerima elektron. Okey, ejen pula terbalikkan sahaja pelajar. Okey, pengoksidaan adalah yang mengalami penurunan. Ejen penurunan adalah yang mengalami pengoksidaan. Okey. Okey, kita lihat pada latihan yang ini tuliskan persamaan setengah. Okey, cuba pelajar buat. Okey, cuba pelajar buat latihan ini untuk menulis persamaan setengah. Okey. Okey, nanti cikgu akan paparkan jawapan. Okey, boleh tengok dulu, cuba buat dan semak jawapan anda nanti. Okey, ini jawapan dia lah. Okey. Macam yang cikgu terangkan tadi. Okey, boleh cuba buat dan boleh semak jawapan untuk latihan ini. Okey, yang ni tadi macam biasalah sebelum buat tu pelajar tentukan boleh tu buat macam ni anak panah boleh nampak dengan jelas. O dengan O lah. Okey, sama juga dengan magnesium. Ni dengan ni. Okey. Okey, untuk sini kita ambil kuperum lah. Nampak tak ni kuperum dengan kuperum yang sama And then ambil dia je nanti, pecahkan jadikan persamaan setengah. Ini ialah okey, untuk yang ini pula kita ambil yang iodin. Okey, hidrogen iodida. Okey, yang ni pula klorin. Okey, cikgu buat anak panah. Okey, boleh buat dan semak jawapan ya pelajar. Okey, yang ni okey, sebagai kerja rumah buat latihan 1C. Jadi kerja rumah pelajar ada dalam latihan 1A, 1B dan juga 1C. Okey, buku teks. Okey, boleh buat dalam buku latihan dan hantar ke dalam D5. Okey, kita akan berjumpa lagi pada pelajaran akan datang. Iaitu untuk topik yang sama, subtopik yang sama, bahagian 2. Cikgu akan terangkan pengoksidaan dan penurunan dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okey, terima kasih.